Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa binatil qabul wa husulil ma'mun wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada'i wajid dunya wal akhirah wa binatil fawzi bi husnil khatimah indal maut. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat, kita sambung pada kita, alhamdulillah, diizinkan Allah telah selesai pembacaan kitab tentang praktikal solat sempurna. Jadi hari ini kita berkongsi dengan beberapa perkara, iaitu amalan yang sedikit, pahala yang berganda. Ini juga disebutkan dalam 40 hadis, banyak disebutkan tentang amalan yang sedikit, pahala yang berganda. Cuma pada awalnya hari ini saya nak bawa satu tajuk yang disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Wasiat Agama dan Iman. Wasiat Agama dan Wasiat Iman. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi daraini amin Allahumma amin. Keutamaan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelebihannya sangat besar dan manfaatnya amat banyak di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang suka memperbanyakkan ucapan, Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan bersalamlah kepadanya dengan sepenuh salam, yakni kehormatan. Ini perintah yang mana diperintahkan Allah untuk kita memperbanyakkan berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan satu hari kita lalui satu hari kita tanpa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya memadailah apa yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagai menunjukkan kemuliaan dan kehormatan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai menggalakkan terhadap kita hamba-hambanya yang mukmin untuk memberikan selawat dan salam ke atasnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat ke atas diriku sekali, nescaya Allah akan membalasnya dengan selawat 10 kali. Iaitu diberikan rezeki, diangkat darjat, diberikan kelebihan yang milik Allah. Allah Ta'ala akan beri apa yang Allah Ta'ala, yang maha kaya Allah, pasti Allah akan beri pada orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang kita lakukan belum tentu kabulnya amalan, tetapi dalam bab selawat insya-Allah kabul. Dalam bab selawat, berselawatlah kita bagaimana cara sekalipun akan diterima Allah Ta'ala. Seperti yang kita sedia maklum, kita telah membaca di dalam selawat yang paling pendek dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kadar yang paling pendek pun
yang boleh kita baca untuk menjadikan amalan. Jadi jadikan amalan, jadikan rutin harian kita, dan itu kena paksa untuk menjadikan rutin amalan, yang mana seharian kita jangan kita lalui tanpa berselawat, dan berselawat kita paling kurang satu hari 300 kali, malahan lebih dah lagi insya-Allah. Selawat yang ringan, selawat yang pendek kita boleh sudahi dengan membaca 1000 kali sebanyak tidak sampai pun hitungan detik, 15 minit tak sampai untuk 1000 kali. Jadi lazimlah selawat, lazim selawat. Berkata setengah ulama muhaqqiqin rahimallahu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas seorang hamba di sepanjang hayatnya sekali saja, nescaya selawat yang satu itu cukup untuk menjadikannya mulia lagi terhormat. Kini betapa pula dengan 10 selawat yang bakal diterimanya dari Allah Ta'ala atas setiap selawat yang diucapkan ke atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur atas ganjaran yang besar dan kurnia yang tiada taranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala salatan sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rufi'a lahu biha 10 darajah wa kutiba lahu biha 10 hasanat wa hutta anhu 10 khati'ah." Barang siapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah akan membalasnya dengan 10 selawat, mengangkat kedudukannya 10 darjat, mencatatkan baginya 10 kebajikan, dan menggugurkan daripadanya 10 kejahatan. Ini nilai 10 kali, nilai sekali berselawat yang Allah Ta'ala balas 10. Apatah lagi kita berselawat lebih daripada sekali. Awalan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum ala salah. Orang utama yang mendapat syafaatku di hari kiamat ialah orang yang banyak berselawat ke atasku. Maka kita kena berlumba-lumba untuk berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini dalam bentuk hari keluarga, maka kita buatkan satu list. Hari ini siapa selawat paling banyak. Jadi untuk ahli keluarga lah, untuk kita berlumba-lumba memperbanyakkan berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling elok, kita duduk dalam halaqah, dalam kumpulan, maka kita perbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa anzilul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka sampailah selawat ke atas Muhammad dan kurniakanlah dia kedudukan yang hampir kepadamu di hari kiamat, maka ia pasti mendapat syafaatku. Ini yang berkata adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Man qala Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah selawat ke atas Muhammad dan kurniakanlah dia kedudukan yang hampir kepadamu di hari kiamat, maka ia pasti akan mendapat syafaatku. Maka selawat ini dituliskan oleh guru kita Ustaz Muhadir Haji Jul dalam kitab Amalan Orang Saleh. Maka lazimlah kita baca setiap kali selepas solat 5 waktu, dan sepanjang solat sunat kita selepas solat, kita duduk baca selawat ini sebanyak 3 kali. Man qala jazallahu Muhammadan annama huwa ahlu at'aba 70 katiban alfa sabah. Siapa yang berkata mudah-mudahan Allah membalas baik sepantas
yang harus diterimanya bagi pihak kami, nescaya ia akan menyebutkan 70 malaikat pencatat selama 1000 hari. Ni sibuk malaikat mencatat selama 1000 hari dengan sekali kita membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kemudian sabdanya lagi, sallu alayya haitsuma kuntu fa inna salatakum tablughuni. Berselawatlah ke atasku di mana saja kamu berada, maka sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku. Inilah dalil berselawat begini akan begini, selawat yang begini, selawat, dan semua ini Nabi bagi tahu selawatlah di mana saja, kat mana saja kita ada, dan selawat itu akan sampai kepada Nabi SAW. Apakah kiranya kita tak gembira mendengarkan perkabaran ini? Kalau hari ini kita mendengar ataupun kita mengutus surat, menulis surat, ataupun kita nak berwhatsapp pada orang-orang yang ada kedudukan, ada, bila mana dia reply WhatsApp kita, bila mana dia terima surat kita, kita dah cukup gembira. Apatah lagi yang kita berselawat ini ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kata selawat ini sampai kepadaku, dan kita yakin setiap selawat kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dalam selawat, dalam tasyahud akhir selawat Ibrahimiyah itu ada 21 sakta, iaitu tanda sabdu. Jadi perlu dibaca dengan elok, perlu dibaca dengan baik-baik, sebab selawat kita ini akan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kenal umat Nabi yang banyak berselawat, dan Nabi kenal umat Nabi yang walaupun sekali berselawat, Nabi kenal. Ada sebuah riwayat menyebut bahawa Allah Ta'ala telah menyediakan para malaikat yang mengelilingi bumi yang bertugas untuk menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dari umatnya. Tugas khas. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawasanya tiada seorang dari umat Muhammad SAW yang memberi salam kepada nabinya, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan roh Muhammad yang mulia kepada jasadnya supaya baginda membalas salam orang itu. Allah. Mengenai ganjaran terhadap salam tersebut di dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahawa atas tiap-tiap salam yang diucap setiap Muslim, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 10 salam juga sebagaimana balasannya terhadap salawat. Sabdanya yang lain, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alai. Akan terhinalah orang yang apabila aku disebut di hadapannya, maka dia tidak berselawat ke atasku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang yang mendengar tidak membalas sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka kata Nabi, akan terhinalah orang yang apabila aku disebut di hadapannya, maka dia tiada berselawat ke atasku. Inilah yang dititik beratkan oleh ulama-ulama dalam bab adab ketika dalam majlis ilmu, yang mana di dalam majlis ilmu itu ada pembacaan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana adab kita ketika mana mendengar sabdaan Nabi? Bagaimana adab kita bila mana nama Nabi disebutkan? Apakah kita masih sibuk dengan urusan dunia kita, sedangkan ulama ataupun guru-guru sedang menyampaikan tentang sabdaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah doktor, ubat untuk kita, untuk hidup kita hari ini. Dan hari ini senjata di akhir zaman yang paling kuat hari ini, selawat dan istighfar. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar. Pada itu adalah tujuannya untuk kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak ada kena dengan kita, yang menyibukkan kita sehingga kita lupa pada Nabi. Kita tak nak perkara tu, maka kita sibukkan diri kita dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda yang lain berbunyi, man zukirtu indahu fa akhta'a as-salat
alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang berpaling dari berselawat ke atasku ketika mana aku disebut di hadapannya, kelak ia akan berpaling dari jalan menuju ke syurga. Na'udzubillah min zalik. Ya, ini yang kita takut bila mana ini kesedaran perlu ditegur saban waktu. Bermakna bila mana kalau dalam majlis ilmunya para yang menyampaikan kena bagi tahu, kena jawab salam Nabi. Jangan kita rasa risau nak tegur, takut orang kecil hati, takut orang merajuk, takut kita tidak dijemput lagi. Tak apa, itu tidak jadi masalah pun dalam bab tu, demi untuk menjaga kemuliaan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan agar kita memperbanyak selawat ke atas Nabi, khususnya pada hari Jumaat, sesuai dengan sabdanya. Sesuai dengan sabdanya, aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ah fa inna salata ummati ta'radu alayya fi kulli jumu'ah fa aqrabuhum minni manzilatan aktsaruhum alayya salat. Perbanyakkan berselawat ke atasku di hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat umatku dibentangkan kepadaku pada tiap-tiap Jumaat. Selawat umatku dibentangkan kepadaku pada tiap-tiap Jumaat. Orang yang paling hampir kepadaku dalam kedudukannya ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi sekadar cadangan lah. Sekarang ini kita boleh solat Jumaat di beberapa negeri, dah dibolehkan solat Jumaat dalam kapasiti yang dibenarkan. Maka masjid akan dibuka 1 jam awal ataupun setengah jam awal. Boleh agak-agak kiranya para muazzin yang hadir ataupun ada wakil daripada jemaah duduk, ajak jemaah berselawat ramai-ramai. Jadi tidak masa yang ada itu tidak ada yang mengamalkan bacaan selawat, hizib-hizib yang tertentu pada selawat-selawatnya. Tetapi yang belum tahu, yang belum ada sesuatu pegangan amalan, maka boleh kita ajak untuk sama-sama berselawat. Ambil selawat yang mudah-mudah lah, yang mudah-mudah untuk dibaca. Jangan kita ajar selawat yang susah, mentang kita tahu, kita ajar orang selawat yang susah nak dibaca. Jadi sabdanya lagi, sallu alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Perbanyakkan selawat ke atasku pada malam yang mulia dan hari yang gemilang, malam Jumaat dan harinya. Ini Khamis dan harinya. Itulah hari perbanyakkan berselawat. Saya ada cadangan nak buat majlis selawat. Kita selawat ramai-ramai. Nak buat macam mana saya tak tahu. Menggunakan teknologi ni lah. Nak buat Google Meet ke apa, kita selawat ramai-ramai. Selawat yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Kita cuba buat dalam masa 15 minit. InsyaAllah selesai. Kalau ada yang tahu, muslimin muslimat yang tahu cara nak buatnya, bagi tahu. Kita buat esok Khamis. Kan esok Khamis tak? Esok Khamis kita buat. Jadi kuliah besok kita gantikan dengan majlis berselawat, insya-Allah. Maka hendaklah setiap mukmin itu memperbanyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap waktu dan masa. Teristimewa sekali pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Sebab itulah hari Jumaat ni hari yang khusus, hari yang khusus. Hari yang khusus, berpakaian putih, bersih, datang awal, tidak ada kesibukan yang lain lagi lah. Tak ada. Hari Jumaat ni hari yang khusus. Sentiasa gandingkan salam bersama-sama dengan selawat, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan menyebut kedua-duanya sekaligus, sebagaimana firman Allah yang tersebut di atas tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW bersabda, man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Siapa yang berselawat ke atasku, nescaya aku, yakni Allah,
akan selawat ke atasnya, dan siapa memberi salam ke atasmu, nescaya aku memberi salam ke atasnya juga. Bagi orang yang berselawat dan bersalam ke atas nabinya, hendaklah berselawat dan bersalam ke atas keturunannya sesudah itu, kerana baginda sangat mencintai orang yang melakukan demikian. Ada banyak hadis yang menganjurkan berselawat dan bersalam ke atas keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah asar disebut bahawasanya selawat yang tidak disertakan ke atas keturunan Nabi itu dinamakan selawat yang pendek. Kalau dalam kitab ni disebut yang kontot, seperti binatang yang tidak berbuntut. Wallahu alam. Ini terjemahan di dalam kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad rahimallahu ta'ala. Di dalam kitab yang lain disebutkan tentang keadaan berselawat ini, disebutkan oleh guru kita Syekh Hairul Nizam bin Mat Husin hafizallahu ta'ala. Sekarang ini menjadi Syekh Ruwaq Jawi Kahirah. Jadi amalan berselawat ke atas Nabi SAW ini disebutkan banyak dalam hadis, dan ini disebutkan cinta Rasul membawa ke syurga. Iaitu an Anas bin Malik qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'a, qala wa ma a'da lis-sa'a, qala hubballahi wa rasuli, qala fa innaka ma'an man ahbabta. Qala Anas fama farihna ba'da al-islami farahan ashadda min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Qala Anas fa ata uhibballaha wa rasulahu wa Abu Bakran wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi'amalihim, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an telah berkata, seorang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka bertanya pada Nabi, bilakah kiamat? Ini di zaman Nabi, datang jumpa Nabi, tanya bilakah kiamat. Zaman kita hari ini, tahu kiamat berlaku bila? Allah. Tengok apa Nabi jawab. Baginda bersabda, wa ma'atadna lis-sa'ah, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Nabi tanya, apa yang kita dah persiapkan untuknya, untuk nak berlakunya, untuk menghadapi satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Beliau telah berkata, cinta Allah dan Rasulnya. Maka baginda bersabda, maka sesungguhnya anda bersama dengan orang yang anda cintai. Kalau kita cinta pada Nabi, kita akan bersama dengan Nabi, insya-Allah. Kita bercinta dengan orang soleh. Kedudukan radius kita ini, mesti dalam radiusnya keliling ni kita cinta orang soleh. Sebab kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Bukan kita cintai itu yang lain, maksudnya kita cinta Nabi, kita akan bersama dengan Nabi. Itu pasal, sebab itulah ulama-ulama dahulunya, ulama-ulama salafun salih mengajak anak-anak, mengajak pemuda-pemuda untuk lebih cinta pada Nabi SAW. Di zaman hari ini terdapat banyaknya tipu daya sehingga orang gagal untuk kenal Nabi SAW. Cinta mereka terhadap Nabi itu diletakkan nombor berapa, wallahu alam. Dan mereka letakkan cinta mereka yang pertama itu siapa? Ialah kalau yang ahli sukan meletakkan sekian, sehingga kan boleh menyimpan segala koleksi, boleh ingat segala-galanya. Tetapi bila berkenaan dengan Nabi SAW, kita terus tunduk. Tunduk bukan tunduk tawaduk, tunduk namanya tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik untuk menambah kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah banyak berjasa, sahabat telah banyak berdasa, banyaknya berlaku tumpahan darah, sehingga kan Nabi sendiri pun luka, gigi Nabi, segala-galanya
semua untuk kita hari ini. Jadi wajiblah kita mengenang jasa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajiblah kita mengenang jasa para sahabat. Yang lebih biadab sekali di zaman hari ini, kita mempertikaikan tentang selawat. Apakah selawat ini ada, selawat itu ada, selawat ini benar ke selawat ini wujud? Orang yang cinta, dia akan mengungkap satu bahasa cinta yang kita tidak boleh buat benda tu. Kita bukan ahli sastra, kita bukan ahli dalam bidang untuk memahami satu pembacaan syair yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mana kita bukan ahlinya, bukan bidang kita, maka diam, terima apa yang ulama dah bagi hari ini, terima, ambil, makan, telan, hadam. Semua menjadi kebaikan untuk kita nanti. Besok bila kita dah kembali pada Allah Ta'ala, waktu tu kita jangan komplain. Ya Allah, aku nak bangun, ya Allah. Ruginya tak begini, tak begitu. Dah terlambat waktu tu. Jadi sewaktu yang ada sekarang ni, apa saja yang termampu pada kita semaksimum boleh untuk kita amal, maka kita amal. Susunlah amalan kita lepas subuh apa, lepas zuhur apa, lepas asar. Ada juga amalan yang dituliskan oleh ulama-ulama. Sebab itulah kata ulama, adakan pada diri kita ini satu buku zikir, buku amalan. Buku amalan yang mana amalan waktu pagi, kalau dulunya baca manzil, begitulah amalan baca pagi, baca petang, malamnya dan sebagainya. Disiplinkan diri kita untuk itu. Kalau perkara lain kita boleh disiplinkan, macam duduk dekat litar lumba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perkara lain kita boleh disiplinkan, kenapa kita tidak mampu disiplinkan untuk perjalanan kita nak menuju kepada Allah, untuk perjalanan kita nak bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada perasaan rindu pada Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu dengan Nabi, bermimpi dengan Nabi sebelum kita bertemu dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi di telaganya haus Nabi Muhammad, dan duduk bersama Nabi dalam syurganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sayyidina Anas telah berkata, maka kami tidak pernah gembira selepas kami memeluk agama Islam dengan satu kegembiraan yang lebih kuat daripada sabdaan Nabi SAW. Maka sesungguhnya anda bersama dengan orang yang anda cintai. Ini berita gembira pada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Allah. Kita gembira tak mendengar berita ni? Kalau kita gembira, maknanya kita benar cinta pada Nabi. Kalau kita dengar macam okey, setakat okey, okey. Sayyidina Anas telah berkata, maka saya mencintai Allah, Rasulnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Lalu saya mengharapkan agar saya akan bersama-sama dengan mereka sekalipun saya tidak beramal dengan amalan-amalan mereka. Allah. Inilah ayat. Jadi bagaimana keadaannya ulama kita hari ini? Keadaan kerisauan. Kalau kita mendengar saja kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ini, aku mengharapkan agar dapat bersama-sama dengan mereka sekalipun amalannya tak sama, tidak dapat beramal seperti mana amalan-amalan mereka, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Allah. Ayat yang sangat-sangat tawadu. Apatah lagi kita hari ini. Jangan kita rasa amalan kita ini sudah menjadi satu benda lesen. Kita dah boleh masuk. Tak. Dulu ada risau. Kerisauan itu kena berlaku. Maka di sini disebutkan lagi oleh guru kita, di dalam riwayat yang lain bagi Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, dengan sanad beliau,
daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, bilakah kiamat wahai Rasulullah? Ini dalam riwayat yang lain. Baginda telah bersabda, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Beliau telah berkata, saya telah mempersiapkan untuknya dengan banyaknya solat, tidak juga dengan banyaknya puasa, dan tidak juga dengan banyaknya sedekah, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Baginda telah bersabda, Allah bersama dengan orang yang anda cintai. Sahih Al-Bukhari. Pengajaran daripada hadis ini, mencintai Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah yang tidak ternilai harganya. Menerusi hadis ini, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan bersama dengan baginda di syurga nanti. Cintalah Nabi. Di rumah kita ada kitab solat, macam saya bagi tahulah yang kemarin, dan usahakan untuk cari kitab Syama'il Muhammadiyah, belajar membaca hadis-hadis Nabi, baca hadis-hadis Nabi dan cuba menghayati setiap satu, tentang pakaian Nabi, tidur Nabi, celak Nabi, minyak wangi Nabi, rambut Nabi, cara sikat Nabi, berjalan Nabi, makanan kesukaan Nabi, minuman kesukaan Nabi, siwak Nabi. Belajar menghayati dan cuba untuk cuba untuk melakukan perbuatan yang Nabi suka. Dan kita kena sedar yang kita buat tu sebab Nabi suka. Bukan, kita tak perlu orang lain suka, kita buat ni sebab Nabi suka. Kita solat witir sebab Nabi tidak pernah tinggal witir. Kita solat duha, Nabi tidak pernah tinggal duha. Kita pakai begini sebab ini sunnah Nabi, nak bagi gembiranya Nabi SAW. Minum tangan kanan, Nabi bagi kita minum tangan kanan, kita minum tangan kanan. Itu seronok. Nabi kata makan duduk, kita pun makan duduk. Ini kalau hari Jumaat sebabkan pisang aja, ada yang makan sambil berdiri, ada yang makan sambil berjalan. Tu. Jadi dengan berbagai-bagai alasan. Jadi alasan kita hari ini satu saja. Kita buat ni Nabi gembira tak? Tak. Okey, jangan buat. Kita buat yang Nabi gembira. Usahalah, usaha. Dan bukan mudah. Cuma kita kena usaha dan kena paksa. Maka pengajaran yang kedua, kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah kunci kepada ketaatan. Ini kerana Sang Pencipta akan disambar hatinya untuk menuruti kehendak yang dicintai. Itu yang saya kata tadi. Bila bahasa cinta, kalau cinta, apa saja yang kita cinta pada sesuatu, apa saja yang dilakukan pada sesuatu tu betul semua. Tak ada yang kurang sempurna. Semuanya sempurna. Sebab bahasa cinta. Tidak ada persoalan, ya ke? Hadis ni ada ke? Betul ke Nabi macam ni? Betul ke? Tak ada. Sebut saja para sahabat, betul. Sebab sahabat ini sahabatnya siapa? Sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka lahir di madrasah Nabi SAW. Dididik oleh Nabi. Berdakwah dengan cara bentuk Nabi dan sebagainya. Semua mereka ikut satu persatu. Kemudian yang ketiga, menurut guru kami Fadilat Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani Al-Husaini, ini guru kepada pengarang kitab inilah, kita tidak punya sebarang ibadah yang kita harapkan dapat diterima oleh Allah melainkan hanya satu ibadah saja, iaitu berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan selawat terlalu banyak. Terlalu banyak kitab-kitab yang menceritakan bagaimana kelebihan-kelebihan selawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi orang yang bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir, hadis yang terakhir. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, Iza sami'tum mu'azin, apabila kamu mendengar mu'azin melaungkan azan, faqulu misla ma yaqul,
maka sebutlah seperti apa yang beliau sebut. Summa sallu alai, kemudian berselawatlah kepada saya. Fa innahu man shalla ala salah, sesungguhnya siapa yang telah berselawat kepada saya sebanyak satu selawat, sallallahu alaihi bi asyra, nescaya Allah telah berselawat kepadanya disebabkan satu selawat itu akan 10 selawat. Kemudian mintalah kepada Allah, summa sallallahu liyal wasila, mintalah Allah untuk saya akan wasilah, satu kedudukan yang tinggi. Fa innaha manzilatun fil jannah, maka sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di dalam syurga. La tanbaghi ila li'abdi min ibadillah, tidak layak kedudukan itu menjadi milik sesiapa pun melainkan untuk seorang hamba sahaja daripada hamba-hamba Allah. Maka wa arju an akuna anahu, saya mengharapkan agar sayalah yang akan menjadi hamba tersebut. Ini ayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala liyal wasilah, maka barang siapa yang telah meminta al-wasilah untuk saya, halat lahu syafa'ah, nescaya telah halal syafaat buatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muslim. Menurut hadis ini, dapatlah kita mengetahui bahawa antara waktu yang sangat digalakkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selepas azan selesai dikumandangkan. Ganjaran bagi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Menurut hadis ini, sekali sahaja seseorang berselawat ke atas baginda, dia akan dianugerahkan kepada Allah pula akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali selawat. Ganjaran yang sangat istimewa ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini juga menunjukkan tawaduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat tinggi. Walaupun baginda merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, baginda tetap tidak menyatakan dengan cara yang yakin bahawa al-wasilah, iaitu kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga itu, akan diberikan kepada baginda sekalipun baginda mengharapkan kedudukan tersebut. Allah mengharap dan terus mengharap. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit sebanyak, insya-Allah di hari-hari yang mendatang kita berkongsilah tentang amalan-amalan yang sedikit dengan pahalanya yang berlipat kali ganda. Inilah keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja perbuatan kita mengikut cara Nabi, maka pahalanya sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Beruntung kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wajiblah kita bersyukuri nikmat yang Allah Taala berikan dan mensyukuri dan belajar mengenang jasa, mengenang budi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pepatah Melayu mengatakan, jangan jadi kacang lupakan kulit. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada hadis-hadis Nabi SAW dan menjadi asbab kebaikan buat diri kita semua, ahli keluarga kita semua, keturunan kita semua. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.